Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara? Cuaca masih lagi membengitkan, panas saudara. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun? Semoga anda sihat ya. Tak panas ke? Tengku JB. Waalaikumsalam Hafiz. Rasanya panas ni Hafiz. Teman pun pijo rasa badan ya. Saudara Al-Hadi Syarif. Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Naim. Saudara Mustafa Ilyas. Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Thomas Tan. Thomas, tak panas ke sekarang? Cuaca amat memerikkan. Saudara Hamzah. Saudara Ibrahim Cik Muda. Begitu juga saudara Muhammad Naim. Atuk Wak. Nama. Saudara Muhammad Fuad. Waalaikumsalam. Saudara Herman. Begitu juga dengan Putra Syah. Tidak tinggalan Haji Wan Ismail. Apa khabar Wan? Tengku JB sewaktu tabako. Rasa perit berbenar yo. Tabako kulit. Saudara Kamurin Bahrum. Saudara Anan Makno. Saudara Raja Kamal Raja Bazian. Apa khabar? Wan Sungai Petani. Tak panas ke? Awak cek? Rasa panas no. Melekit-lekit rasa badan ni. Saja Haryati, apa khabar Jah? Begitu juga Rubidin yang hadir bersama pasangannya. Doa saya dalam kepanasan ini anda tetap berbahagia dan setia menyantuni dan merawat cinta kasih bersama ya. Saudara Joka, saudara Kuih Seruh. Kuih Seruh ni kau orang Pahang ke? Saudara Muhammad Fuad Fazil, saudara Pak Chu, saudara Bani Si, saudari Esbu, saudara Azmi Omar. Apa khabar saudara Azmi? Saudara Latif Haslina daripada Chini. Apa khabar orang Chini? Moga-moga sihat wafiat. Begitu juga dengan Suparman, Kamar, Barbarik Ariel, Tun Ghaffar, Mak Yusuf, Syail, Jamaliah Sabran, Tuan Eksan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Hari ini hari ini Jumaat saudara ya. Hari yang penuh keberkatan, tanggal 15 Oktober 2021 yang juga merupakan hari yang ke-585. Dah 585 hari dah. Wabak virus corona masih lagi tak mau berhenti menyerang kita ya. Dan walaupun hari ini keadaannya ada susut, alhamdulillah. Iaitu semalam 8,084, tapi hari ini 7,420. Namun keseluruhan warga kita yang terkumpul yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 2,377,000 dan 33 orang. Semalam 88 kematian. Saya mohon maaf hari ini saya tak dapat memberi pencerahan secara detail setiap negeri kerana Kementerian Kesihatan MySejahtera pun tak menyiarkan negeri-negeri dan juga kematian yang latest. Tak tahulah saya kenapa begitu. Jadi saya mohon maaf saya tidak dapat memberi pencerahan. Walaupun saya dapat daripada teman yang lain, saya tidak akan menyiarkan kerana ini tanpa keizinan dan tanpa pengesahan daripada Kementerian Kesihatan. Ini bukan boleh main-main saudara. Namun begitu untuk bulan ini saja saudara, tanggal 15 Oktober, warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah sejumlah 130,828. Tinggi saudara. Sebab itulah saya mengajak teman-teman semua supaya menjaga kesihatan, menjaga kebersihan diri. Kita jaga kita, insya-Allah saudara. Bagaimanapun kalau dah susut begini, kita berdoa agar ia terus susut dan susut seterusnya. Ya saudara UG Rock. Baik saudara, kita terus masuk tazkirah yang singkat yang sempat saya culipan daripada teman-teman yang menghantar kepada saya. Ini adalah memberi sedikit kesedaran pada kita. Mana kalau usia kita sekarang ini 57 tahun dan kita boleh hidup sehingga 70 tahun, artinya kita hanya tinggal sekitar 13 tahun saja lagi. Apatah lagi kalau usia sekarang macam usia saya dah 65 tahun. Kalau sampai 70 tahun tinggal 5 tahun saja lagi saya. Ataupun berapa hari sangat lagi lah sisa-sisa umur yang tinggal berbaki untuk kita ya. Sebab itulah di hari-hari yang tersisa ini kita perlu dalam usia tidak banyak ini, jadi kita perlu melakukan tindakan ataupun amalan-amalan yang baik. Jadi jangan sangat dipikirkan soal dunia ni saudara.
Dan kalau saudara nak makan, makanlah. Kalau saudara nak belanja, berbelanjalah. Jangan fikirkan sangat soal wang itu, kerana rezeki sentiasa ada disediakan oleh Allah SWT. Asalkan kita jangan lupa mengingatinya dan kita berhemah bila kita berbelanja. Selalu saya pesan, kita berbelanja apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahu. Buy what we need is not what we want. Sebab kalau kita mahu, Kuala Lumpur, KLCC pun satu bangunan nak bawa balik rumah, saudara. Ya. Katanya tu 2 minggu lagi ni, tak tahulah saudara baru Maria. Jangan. Kalau 2 minggu lagi, lepas tu tak ada lah. Ya saudara. Sebab itu dalam hari-hari yang tersisa ini, perbanyakkanlah usaha. Wang yang harus kita keluarkan, keluarkanlah. Apa yang dapat dinikmati, nikmatilah. Jika memiliki niat untuk beramal ibadat, lakukanlah segera. Jadi tak usah banyak memikir urusan dunia yang akan terjadi setelah kematian kita. Kerana saat itu kita berada dalam alam kubur, tak ada lagi apa yang perlu kita nikmati. Jadi kerana itu tak usahlah memikirkan sangat urusan anak-anak. Jangan kita fikirkan sangat. Kita fikirkan diri kita dengan Allah SWT. Jadi cukupkanlah amal kita yang banyak tersisa sepanjang usia kita. Ini nasihat saya pada warga emas, saudara yang seusia dengan saya. Jadi kita yang berusia 50 tahun atau lebih, jangan lagi menukarkan kesihatan kita dengan perkara-perkara yang lain. Kerana pada saat ini belum tentu kita dapat membeli kesihatan dengan harta benda dan wang ringgit. Jadi jangan fikirkan sangat nak cari reta dan sebagainya. Sebab itu saya berpesan kepada teman-teman saya yang jadi pemimpin, cukup-cukuplah. Saudara, itulah tazkirah pendek yang sempat saya luangkan untuk saudara agar ia dapat memberi peringatan. Kita hidup ini kenalah saling ingat mengingati antara satu sama lain. Baik saudara, kita masuk dalam mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Apa khabar Cikgu Hibil? Manjung ni panas ke yuk? Katanya, jika kita cintakan Allah, banyakkan berzikir. Jika kita cintakan Rasulullah, banyakkan berselawat. Jika kita cintakan diri, banyakkan beristighfar. Ya, semoga Allah mengampuni dosa dan menerima taubat kita serta melancarkan rezeki kita semua dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kata-kata daripada saudara Hibil Hasan yang sempat saya beri culipan untuk anda semua. Ya, saudara, mohon sedikit lepas mutiara kata, kita masuk Obstalok daripada Kota Baru, Kelantan. Itu namanya saudara Ahmadi Yusof. Apa khabar saudara? E-commerce. Jangan lupa e-commerce ni saya berusaha untuk membantu teman-teman mewawarkan produk. Saya berusaha, mungkin saya akan mengujudkan satu halaman mungkin minggu depan ke hari dalam sekitar jam 5 petang. Saya akan cuba untuk mendatangi mana-mana perusahaan teman-teman kita. InsyaAllah kalau saya ada kesempatan waktu. Jadi mungkin teman kita ada di Kelantan ke, yang ada di Terengganu ke, di Kemaman ke. Mungkin kalau ada kesempatan saya ingin berkunjung untuk melihat perusahaan mereka dan untuk saya wawarkan. Jadi kalau saudara ada produk-produk apa semua tu, jangan lupa berhubunglah dengan Al-Azhar di talian 011 330 41241. Mungkin dalam minggu depan saya kalau berkesempatan kita buat acara sepetang, ya, buat dalam jam 5 petang hingga 6 petang. Untuk mewawarkan tempat pelancongan. Sekarang ni dah boleh dah tak ada PKP ni, ya saudara. Dan kalau saudara berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa boleh berpesan haruman setanggi bakur wangi. Ingat saudara, baginda Rasulullah memang sukakan kepada benda-benda yang wangi-wangian. Dan malaikat juga mencintai wangi-wangian. Yang membenci wangi-wangian ini adalah syaitan. Ya saudara, kalau saudara berhubung dengan Azhar, jangan lupa produk ibunya, renang tok dan bahulu berdal. Ini orang Perak yuk. Tu mungkin kalau ada perusahaan di Kuala Kangsar agaknya, ataupun di Kedah, ataupun di Pahang, kalau ada rezeki saya akan mampir ataupun bertandang ke tempat saudara untuk mewawarkan produk saudara. Kalau ada kesempatan. Saya tak boleh nak berjanji begitu. Ya, saya buat satu ruangan jam 5 petang sampai 6 petang, saya berkunjung ke tempat anda. InsyaAllah secara live kita buat saudara, ya. Juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, di samping untuk mewawarkan produk saudara,
Jangan lupa juga dendeng manis Siti Fareha. Figurian Fellow, Timah kirim salam. Timah tak boleh, semata-mata tak gemuk yuk. Figuran Fellow ni dia selalu membuat culipan yang memprovok saya. Saya tahu maksud dia. Timah itulah produk hasil arak yang dihasilkan. Saya tak tahu siapa menghasilkan, buat apa saya nak wawarkan benda begitu. Cuma kita hairanlah bagaimana pimpinan. Kalau saya cakap dia, orang marah kat saya. Sebab mereka sepatutnya menentang bagaimana pula negara kita menjadi satu lagi produk daripada arak. Itu sebuah figuran. Saya tahu. Tak payahlah terima kasih salam ya. Saya ingin menyampaikan salam saya, itu salam pencerahan untuk Figurian Fellow. Jangan provok saya. Juga ini dendeng manis Siti Fareha di 0177114300. Saudara yang tinggal di Lembah Kelang boleh juga berhubung dengan Syauqi untuk kizinis 012-357-5703 untuk memesan buah-buahan supaya buah itu terus sampai ke rumah saudara. Tak perlu lagi nak pergi ke pasar, nak pergi pasar raya. Sebut saja apple, anggur, segala buah-buahan yang diimport dengan harga yang lebih murah dan grade yang begitu baik, saudara. Dan akhir sekali, jangan lupa, ini perusahaan sahabat kita. Kabarnya perusahaannya di setapak ke atau berhampir di kawasan Batu Cave, iaitu sambal kering dari Dapur Siti. Sambal kering ni sedap. Saya dah rasa. Sebab tu saya boleh cakap. Saudara boleh berhubung dengan saudara Muhammad Nizar 019-482-4504. Rasailah, nikmatilah sambal kering dari Dapur Siti. Sedapnya hingga menjilat jari. Okey, setakat e-commerce kita, selalu saya kata bayanan saya cakapkan 5 minit saja ya. Salam impian moratorium dan wang kumpulan simpanan pekerja RM10,000. Tak dapat pun kita minta juga. Walaupun semalam Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa moratorium tak akru cuma 3 bulan untuk 50% mereka yang berada di paras bawah 50% saja. Tapi kita harus menuntut lagi. Sebab ini bukan apa, ini untuk meneruskan kehidupan. Dan kita juga minta agar pengeluaran wang simpanan pekerja ini dituntaskan ataupun ditunaikan. Sebab ini janji Yang Berhormat Perdana Menteri bila megang jawatan dulu, bahawa semua penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja boleh mendapat pengeluaran sejumlah RM10,000. Ini tuntutan. Kalau bagi RM5,000, lepas itu sebulan RM1,000, artinya seperti memberi selai kain yang pendek, yang singkat. Tutup pusat nampak lutut, tutup lutut nampak pusat. Saudara. Baik, saudara. Dan saya juga ingin berpesan pada pimpinan negara. Kalau berbelanja tanpa had, kalau negara berbelanja tanpa had, pasti negara akan bankrupt ataupun muflis. Jadi berhemahlah dalam berhati pihak ya. Terima kasih Puan Noreda Kamordin daripada Ipoh. Ipoh Yong di Ipoh apa perusahaan Yong buat? Kalau ada wawarkanlah produk Yong. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah perjuangan bangsa. Ya, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan tentang perjuangan ini, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Seperti biasa, apa kata Pak Nazir? Pak Nazir daripada Perlis, saban hari menghantar pada saya. Terima kasih Pak Nazir. Walaupun usia emas, adalah warga emas, masih lagi terus berkarya. Kata Pak Nazir, Pak Dolah menggagah diri. Menggagah diri itu sedaya upaya, berusaha sedaya upaya, saudara. Pak Dolah menggagah diri membaca hikayat, kisahnya berat. Sudahlah Bapak Menteri, santunlah rakyat, bekal akhirat. Bila sebut akhirat ni batuk lah termayuk. Tak maaf lah, minum air tu. Bila minum air ni teringat sahabat saya, Saudara Taram Shah. Kopi Mona Lisa daripada Muar. Apa khabar Saudara Taram Shah? Kata Pak Nazir lagi, rama-rama menari-nari hinggap di lutut sekelip mata. Jangan cuma banyak berteori, rakyat menuntut hasil yang nyata. Itu cara Pak Nazir kita mengingatkan pemimpin. Jangan terlalu banyak berteori, sebab rakyat menuntut yang nyata. Ya, Saudara Isi Ismail, Saudara Zedmud, Saudara Khairul Kamarudin daripada Instagram.
Kemudian saya juga tidak lupa menyantuni pantun sahabat saya Nordin Malik. Orang Perak yuk. Hebat mereka berpantun. Menandingi Pak Nazil nampak gayanya. Kata Sir Nordin, pergi ke hutan mencari kayu, hendak dibakar menjadi arang. Malang sungguh nasib Melayu, rezeki tanah dipagar orang. Ini beliau sedang memperjuangkan bagaimana tentang adanya kawasan-kawasan yang tanah rezerv Melayu telah pun diberi pada orang lain. Mungkin ada tasik ke apa semua nak dijadikan perusahaan. Jadi orang Melayu nak pergi mancing dah tak boleh. Itu beliau menzahirkan cita rasa hatinya yang begitu sayu melihat malang sungguh nasib Melayu, rezeki tanah dipagar orang. Saudara Azmi Umar pula dia menyatakan hangat mentari menggigit pipi, elok berteduh mencari redup. Tanpa sedar rakyat Melaka dikhianati, harap menggunung sudah beruyup. Inilah beliau juga bersimpati dengan warga Melaka sebagaimana yang saya katakan semalam. Bukannya kita saya menyatakan bahawa saya menyalahkan semua pihak. Kerana bila adanya pilihan raya, bila dia tumbangnya kerajaan negeri, saya khawatir tentang bajet. Itu saja, lain tak ada. Banyak orang bertanya dengan saya kenapa saya membela. Apakah ini kerana kerajaan UMNO, sedangkan dulu UMNO ambil daripada Pakatan Harapan. Itu bukan isunya saya. Isunya adalah isu kita menghampiri dengan suasana bajet. Itu saja. Siapa nak tumbang, siapa nak naik, itu mereka punya urusan lah. Nama lagi politik saya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya mewawarkan produk ini. Jadi produk yang saya nyatakan kenapa dibubarkan ataupun dijatuhkan kerajaan di saat kita mau menghampiri bajet. Itu isu dia. Saya harap saudara faham. Bukan saya kata kerana itu kerajaan UMNO. Tidak. Bagi saya, kerana nak dijatuhkan kerajaan itu di saat ini untuk rakyat. Saudara kena faham. Jangan pula tiba-tiba terjauh. Dulu masa UMNO jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan boleh pula. Tidak. Saya awal-awal saya katakan bahawa saya tak bersetuju kalau kita nak ambil alih kerajaan sedangkan UMNO cuma ada 42 kursi parlimen saja, kerajaan yang rapuh. Tentulah sukar untuk seorang Perdana Menteri mentadbir negara. Itu kenyataan saya, saudara. Bukan saya tidak pernah lari daripada kenyataan saya. Jadi bila saudara tuduh saya macam-macam tu, terasa jugalah orang tua ni yuk. Dan saudara, dan akhir sekali pantun daripada saudara Mahindra dari Instagram. Ini dalam ruangan Instagram saudara Muhammad Indra. Dia kata, buah kuinin, buah bacang, masak sebiji dicelah daun. Apalah nasib rakyat sekarang, habis bulan berganti tahun. Beliau menyatakan bahawa rakyat ternanti-nanti yang menunggu tentang moratorium dari sebulan ke sebulan tak dapat-dapat. Akhirnya dapatlah 50% saja 3 bulan. Kemudian rakyat menunggu daripada pengeluaran wang simpanan pekerja, minta 10,000. Tapi janjinya hanya tinggal janji. Sebab itu saya kata harap ada, percaya janganlah kalau gitu. Saya amat bersimpati, begitu setuju dengan pantun dikiriman saudara Muhammad Indra yang ada dalam Instagram. Jadi saudara Optalog tak bertempat nak mengadu. Betul. Inilah keadaan negara kita sekarang, saudara. Mana kita nak mengadu? Ini kita nak memperjuangkan untuk nasib bangsa kita, saudara. Dan sebelum saya hanyut lagi untuk bercerita tentang politik, saya ingin menyantuni juga tentang buku. Ada saudara Ismail rasa dia tanya saya mana dapat buku. Tajuk buku ini adalah Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Ini bahasa ini adalah bahasa yang dituturkan atau diturunkan turun-temurun berkurun-kurun lamanya. Bahasa Melayu itu indah, cara mereka menyantuni dan harapan mereka supaya kita semua dapat menghayati. Sebab itu saya berjanji saya akan cuba santuni setiap malam. Tak banyaklah. Nanti tak satu buku maulah satu malam tak habis-habis lagi. Jadi buku ini kiriman sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Sebab dia melihat bahawa saya sentiasa memperjuangkan persoalan masalah rakyat, masalah pemimpin. Saya mengkritik pemimpin. Jadi harapannya agar pemimpin menghayati kata-kata iaitu pemimpin dalam ungkapan Melayu. Saudara. Jadi buku ini terbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya Tenas Effendi yang mengumpul segala kata-kata ini. Jadi menurut buku sebut, setiap pemimpin harus ingat. Ini cara-cara orang tua dahulu ni mengingatkan. Setiap pemimpin harus ingat hukumnya menyelesaikan,
yang kusut dihuraikan, yang keruh dijernihkan, yang berbonggol diratakan, yang kesat diamplaskan, yang bengkok diluruskan, yang salah diperbetulkan, yang renggang dirapatkan, yang sumbing dibaikkan, yang jauh didekatkan, yang terkurung dikeluarkan, yang tersepit dilepaskan, yang terinaya dibebaskan. Pemimpin juga harus ingat, yang hilang dicarikan, yang sakit diubatkan, yang sesat diunutkan, yang larat diingatkan. Jadi ini ungkapan bidalan orang tua dulu. Dia mengatakan pemimpin itu. Jadi pemimpin sewajarnya menegakkan syariat dengan undang, menegakkan adat yang dipegang, menegakkan amanah yang disandang, menegakkan hukum yang ditimbang, menegakkan pusaka yang berbilang, menegakkan janji yang ditimang. Itu ungkapannya. Jadi kita sambung lagi malam besok. Saudara, Timah lahir di zaman Perintah Melayu. Ish, mana dalam Islam, Melayu Islam. Saya figuran fellow. Saudara teruslah. Saya tidak mahu untuk memberi pencerahan soalan ini sebab pertama sekali dia bukan menguntungkan bangsa saya. Dan bagi saya ini mengundang musibah. Okey agak ni saudara ya. Okey saudara. Sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, saya mengingatkan saudara, kena ingatkan. Sebab saya tengok banyak betul sekarang ni dalam YouTube apa semua, mereka mengambil apa live saya ini disunting pendek-pendek. Jadi sunting pendek-pendek diberi tajuk. Jadi lari dia maksud sebenarnya saudara, tapi saya tak kisahlah. Mungkin mereka melakukan itu untuk mendapat jadikan sebahagian daripada usaha. Terus kalau saya tak marah, tetapi anda harus bertanggungjawab. Jadi mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan ke dalam YouTube, saya harus mengingatkan bahawa anda bertanggungjawab di atas setiap suntingan. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap ulasan ataupun tulisan maupun kesan daripada suntingan anda. Kalau anda tidak menyunting, memasukkan sepenuhnya, tak ada masalah pada saya. Tapi bila disunting pendek-pendek, ini yang menjadi masalah sebab lari daripada maksudnya. Kerana ini adalah pencerahan politik saya. Dan pencerahan ini bukan tujuan saya untuk mewujudkan kebencian, bukan untuk mewujudkan menaikkan seseorang. Tidak, saya memberi pencerahan sebagaimana sepengetahuan saya, tidak lebih daripada itu. Prinsip kita, ya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi dengan berprinsipkan itu, sebagai warga cinta damai, warga menyantuni harmonis, harapan saya kalau saudara memberi pandangan, sudah ada pula orang ni menculik, tak ada masalah. Tak ada masalah nak ambil tumpang buat pencerahan. Okey, tetapi gunakanlah bahasa yang sebaik mungkin saudara. Kita ingat saudara, saya dah beri tadi bagaimana seorang pemimpin itu dia menegakkan janji yang ditimang. Indahnya bahasa kita, santuni bahasa kita. Kita warga cinta damai yang menyantuni keharmonian bangsa kita. Ingat saudara tu ya. Sebab saya khawatir sebab akhir-akhir ini banyak sangat disalahartikan. Saya maksud begini kerana dipotong, diculik gitu, lain jauh sangat maksudnya. Sebagai contoh macam semalam, saya berbicara saya marah pada mereka yang menjatuhkan kerajaan di Melaka. Kerana waktu kerajaan itu dijatuhkan, negeri Melaka sedang menghadapi untuk membentangkan bajet. Kalau bajet tak dapat dibentangkan, artinya tiada peruntukan kewangan untuk negeri itu. Itu yang saya marah, itu yang saya zahirkan pandangan saya, tidak lebih. Soal yang jatuhkan tu Kerajaan Pakatan Harapan ke, soal sebab UMNO sendiri rapuh, bukannya banyak sangat. Kita dah kalah. Kita parti yang kalah, saya sedar, saya sah diri, saudara. Tak ada lebih dari itu. Bukan kerana bila UMNO termenang kita bertepuk tangan. Tidak, saudara. Sebagai warga yang cintakan partinya, tentulah saya akan berusaha untuk warga melihat kebenaran tentang perjuangan UMNO itu. Ya, saudara ya, santunilah dengan bahasa yang molek-molek. Saya terkesan satu kiriman daripada Mufti Negeri Sembilan, Datuk Yusof. Dia kata bahawa 2 hari yang lalu dia merayau di Kuala Lumpur katanya.
Jadi tiba-tiba dia rasa terpanggil untuk pergi ke pasar raya milik Rosyam Nor. Jadi yalah, nak tengok jugalah tentang pasar raya orang Melayu yang diusahakan oleh bangsa kita sendiri. Sebab selama ini kita tengok pasar raya tu perusahaannya orang lain, tapi yang ini pasar raya milik Rosyam Nor. Dia kata bukan sebab dia artis, bukan kerana minat. Sebab Datuk Yusof ni beliau mufti, takkanlah dia nak minat artis-artis semuanya. Tak minat pun katanya. Tapi dia kata maka dia pergilah dengan teman-temannya ke pasar raya Rosyam Nor. Dan sewaktu sampai di sana dia kata boleh tahan, dia kata tengok pasar rayanya, kawasan parking pun banyak, susun atur pun cantik, barang-barang basahan nampak segar dan harga pun sangat berpatutan. Kemudian dia kata pusing dia jalan kawasan pasar raya itu. Jadi lama jugalah dia kata tengok sekelilingnya banyak barang-barang juga produk-produk Bumiputera. Itu yang sukanya dia melihat bahawa produk-produk penghasilan Bumiputera, packagingnya ataupun pembungkusannya pun cantik serta nampak standing dengan produk-produk bukan Bumiputera. Jadi dia rasa bangga. Pekerja-pekerja pun semuanya Melayu. Baiklah. Dia pun melihat bahawa supermarket yang diusahakan oleh artis Rosyam Nor ni memberi peluang pada anak Melayu bekerja. Jadi dia kata dekat 2 jam lah dia berada dalam kawasan itu dan tak nampak langsung pun, dia kata itu yang dia agak kesal. Bukan dia resis, tidak, dia kata tak nampak langsung pun bukan Islam atau bukan Melayu yang masuk ke dalam pasar raya itu. Sedangkan selama hari ini kita warga bangsa kita, dia kata bukan resis bukan kita kata nak galakkan orang tak masuk, tak payah pergi ke kawasan supermarket bukan Melayu. Tetapi dia kata kenapa supermarket milik Rosyam Nor, perusahaan yang diusahakan oleh Rosyam Nor ni, tak ada pun bukan Melayu masuk ke kawasan itu untuk membeli barang dan sebagainya. Ya ternyata lah kata kita harus mengutamakan buy Muslim first. Itu saranan daripada Datuk Yusof supaya kita sedar, kita insaf dirilah kita bukan kita kata jangan beli produk orang lain, tidak. Tapi kalau ada kawasan itu, kedai-kedai warga bangsa kita, bantulah. Itu maksudnya yang tersirat. Jadi dalam kata itu juga saya tertarik hati melihat cerita Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib dia menyatakan bahawa dia merasa bangga kerana sebuah syarikat, iaitu zaman beliau menjadi Perdana Menteri, iaitu syarikat Farm Fresh. Baru kita tahu rupanya syarikat Farm Fresh ini perusahaannya adalah perkongsian orang Melayu kita dari Pahang. Dan katanya Farm Fresh telah pun berjaya untuk membuat permohonan untuk disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur minggu lalu kata. Dan dia kata ini adalah syarikat milik 100% negara kita. Jadi bukannya import daripada Belanda, Dutch, tidak. Ini 100% Melayu. Dia kata syarikat Holstein Milk Company ini, ia membina jenamanya bermula pada bulan Mei 2010. Pada mulanya bukan Melayu, betul Encik Lloyd Tuan E. Dan kemudian dia mengajak Encik Azmi Zainal untuk menjirakan kongsi. Inilah perniagaan yang patut kita lakukan. Kalau perniagaan itu besar, perkongsian sebegini, bukan Alibaba. Kongsi sama-sama usahakan untuk menerajui industri tenusu. Jadi masa mereka bermula perniagaan ini Farm Fresh ni, dia kata kecil je, cuma ada 60 ekor je lembu tenusunya. Kemudian Khazanah Nasional mula melabur dalam syarikat tersebut untuk memiliki kepentingan sejumlah 30%. Dan syarikat tersebut telah dipilih. Ini zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Dipilih untuk sebagai projek permulaan EPP 13 untuk memenuhi sasaran bidang ekonomi utama negara NTA dalam Pelan Transformasi Ekonomi. Jadi sebagai sebuah syarikat di bawah EPP, syarikat Holstein menerima banyak bantuan dari kerajaan dan mencapai matlamat transformasi negara. Jadi selari dengan itu, akhirnya syarikat tersebut berjaya mewujudkan inovasi Lembu Muazzam Shah MSCRC di Pahang pada tahun 2012. Kemudiannya kawasan itu juga dinamakan sebagai Lembah Tenusu Muazzam. Jadi hari ini syarikat tersebut tersenarai di bursa saham. Begitulah hebatnya. Jadi akhirnya projek ini berjaya matlamat transformasi untuk kurangkan kebergantungan kita kepada makanan yang diimport serta menguatkan keselamatan makanan negara tercapai. Khazanah untung berlipat ganda, pelaburannya berpuluh ribu peluang pekerjaan dapat diwujudkan, penternakan serta perniagaan tempatan diwujudkan, dan masa depan syarikat Farm Fresh ini lebih terjamin dengan penyeraian misalnya ini pada nilai syarikat itu sudah mencapai
2 bilion ringgit. Jadi artinya bukan orang kita tak boleh meniaga, saudara. Dalam kita memperjuangkan soal politik bangsa kita, jangan lupa ekonomi. Kita harus menjana ekonomi untuk warga bangsa kita. Dan pimpinan kerajaan mesti berusaha sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Tengok syarikat tu baik, bantu. Sama ada dengan dana pemodalan PNB ke, banyak. So saya harap perkara ini dapat dihayati oleh Tan Sri Noh Umar. Beliau sebagai pengurusi sebagai menteri ini perdagangan dan koperasi. Usahakanlah. Nak agak Perdana Menteri Pertanian lain saya tak tahulah saudara ya. Saudara Iman, masalah Iman, zaman Datuk Najib, pemerintah juga barang agak boleh tahan, rakyat mampu beli. Zaman sekarang hancur, gaji 2,000 pun tak cukup. Itu bagi saya sekarang ni, apa yang kita lihat sekarang ni, inilah realitinya, saudara. Dan sebab itu saya juga bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Khalid Nordin, naib Presiden UMNO. Saya kena ingat ya, saya orang UMNO. Jadi kalau naib Presiden saya kata betul-betul lah. Bukan, kalau yang baik kita kena puji. Kata Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata antara perkara positif yang dapat kita dengar sepanjang episod pandemik COVID-19 ini sejak daripada tahun 2020 sehingga sekarang adalah syarikat-syarikat mega itu pengeluar sarung tangan mencatatkan keuntungan yang sangat besar. Dia kata di sebalik kesempitan, kesengsaraan dan penderitaan banyak pihak. Jadi kebanyakan syarikat ini dan para pemilik mereka mendapat dua runtuh dan muncul sebagai bilioner baru. Mereka juga dijangka akan merekodkan keuntungan besar berlipat kali ganda untuk tahun-tahun mendatang. Dia kata bagi tahun kewangan 2020 berakhir pada 1 Ogos, syarikat Top Glove misalnya telah meraih keuntungan bersih berjumlah 1.79 bilion. Untung bersih saudara, Top Glove. Jadi peningkatan sebanyak 384%. Kemudian bagi tahun kewangan 2021 berakhir pada 31 Ogos, syarikat Top Glove meraih keuntungan bersih sejumlah 7.87 bilion ringgit. Jadi peningkatannya sebanyak 350% daripada tahun-tahun kewangan terdahulu. Kemudian sebenarnya itu bagi tahun kewangan 2021, ini untuk syarikat Harta Lega Holding Berhad juga menghasilkan Glove dan sebagainya. Syarikat tersebut meraih keuntungan bersih sebanyak 2.9 bilion. Dan Kosan Rubber Industry pula dilaporkan meraih keuntungan bersih sebanyak 1.6 bilion pada suku kedua 2021. Dan lebih daripada dengan itu peningkatannya lebih daripada 8 kali ganda keuntungan. Jadi dalam keadaan begitu maka wajarlah syarikat-syarikat ini memikirkan untuk membuka peluang kepada anak-anak tempatan. Saudara, kerana menurut pengiraan Persatuan Pengeluar Sarung Getah Malaysia MAGMA, terdapat 71,800 individu, 71,800 pekerja dalam industri sarung getah di Malaysia. Itu pada tahun 2019. Jadi dari jumlah ini hanya 39% saja, iaitu 28,000 saja adalah warga tempatan. Sementara 61%-nya bersamaan 43,800 lagi adalah pekerja asing. Jadi sudah sampai masanya syarikat-syarikat tersebut mengurangkan kemasukan pekerja asing dan melatih warga tempatan untuk mencebur dalam sektor yang mereka laksanakan sekarang. Ini pandangan daripada Datuk Khalid Nordin yang saya kata ini pandangan yang bernas. Jadi sudah sampai masanya sekarang sebab industri ini akan terus berkembang dan untungnya berbilion-bilion ya. Jadi artinya bumi kita ini masih lagi makmur kalau bagi setiap yang mahu mengusahakan. Sebab itu saya dah kata tadi, mungkin minggu depan saya nak mula meninjau kawasan-kawasan teman-teman kita yang membuat perusahaan untuk sama-sama kita saling bantu-membantu dalam ruangan e-commerce saya. Okey, saya itu bab ekonomi. Tak tahu lagi apa lagi yang ada buat ekonomi, tak ada lagi saya tengok, setakat itulah ya saudara. Dan berbalik pada politik ni tentulah saya akan melaporkan apa yang berlaku tentang mesyuarat Majlis Tinggi UMNO semalam
Saya tak sempat nak melaporkan semalam kerana Majlis Tinggi UMNO sidang habis pukul 10 lebih. Waktu kita live semalam, Majlis Tinggi, dia tak adalah benda yang panas, cuma dibincangkan. Ia merupakan mesyuarat biasa, mesyuarat bulanan di Menara Dato' On, dan bagaimanapun yang berhormat Presiden Parti telah pun mengarahkan agar jentera di setiap peringkat membuat persiapan rapi untuk menghadapi pilihan raya. Lebih-lebih lagi kepada pimpinan 5 bahagian di Melaka untuk menghadapi pilihan raya negeri. Kerana suka tak suka pilihan raya negeri Melaka nampaknya akan diadakan. Jadi warga UMNO kena terus mantap berusaha untuk menggapai yakin rakyat. Jangan biarkan hakisan ini berterusan. Sebab itu saya katakan bahawa mereka yang melakukan khianat pada UMNO, pada rakyat, ini orang ini janganlah kita beri kesempatan lagi. Dan dalam Majlis Tinggi itu juga telah disahkan bahawa Datuk Idris Harun dan Datuk Nur Azman Hassan, dua-dua ahli UMNO ini, Esko, digugurkan sebagai ahli UMNO. Dan mulai 15 Oktober ini hinggalah 30 November, maka persidangan UMNO cawangan-cawangan diadakan di 191 bahagian. Dia 191 saudara, berpuluh ribu cawangan UMNO akan mula mengadakan mesyuarat ataupun persidangan tahunannya. Jadi adalah diharapkan agar mesyuarat cawangan wanita, pemuda dan puteri berjalan sebagaimana yang diminta ataupun mengikut SOP Majlis Keselamatan Negara. Dalam kesempatan itu, Majlis Tinggi juga turut membincangkan 3 perkara. Ini UMNO tetap dengan perjuangannya, iaitu pertama, berhubung penubuhan jawatan khas siasatan kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib. Jadi jangan ingat UMNO tak membela, UMNO terus membela. Dan dalam mesyuarat semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut hadir. Jadi dia dengar ketetapan UMNO mahu pembelaan terhadap Adib. Kedua, mahu supaya isu Pedra Branca ataupun Pulau Batu Putih ini ditangani dengan segera dan disiasat serta diperjuangkan agar dikembalikan at any cost. Kedaulatan Pulau Batu Putih itu mesti dipulangkan kembali kepada negeri Johor, kerana ini menyentuh soal keselamatan dan soal tentang kita punya kedaulatan. Dan akhir sekali, UMNO juga mahu agar siasatan mengenai dakwaan yang dilakukan oleh mantan Peguam Negara Tommy Thomas hendaklah dilakukan secara tuntas. Jadi UMNO bersidang. Memanglah kalau dulu bila mesyuarat UMNO ni, selepas saja mesyuarat UMNO, semua orang nak tahu apa perkembangan, kerana itu merajakan dasar negara. Tapi sekarang ni kerana UMNO tidak memerintah, walaupun Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tapi bukanlah UMNO memerintah sepenuhnya. Sebab itu sekarang ini kita buatlah apa yang termampu dengan kita. Dengan adanya sedikit kuasa yang dimiliki oleh Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, laksanakanlah terbaik untuk warga bangsa kita. Dan dalam pada itu, Datuk Seri Presiden memberi kiriman kepada saya untuk saya wawarkan pada warga UMNO di seluruh negara. Pertama sekali, selamat bersidang untuk cawangan UMNO di seluruh negara bermula hari ini sehingga 30 November 2021. Para akar umbi, wanita, pemuda, puteri UMNO adalah tiang seri Parti Keramat Agama Bangsa dan Negara. Andalah, kata Datuk Seri Presiden, harapan nusa bangsa. Andalah pejuang dan penegak kebenaran. Paksi kekuatan UMNO yang setia dan sejarah perjuangan UMNO yang sangat panjang ini harus diteruskan tanpa gentar dengan penuh keyakinan. Oleh itu, Presiden mengharapkan agar seluruh warga UMNO perkuatkanlah, perkasakanlah, perkukuhkanlah, perhebatkanlah demi sebuah perjuangan. Dan jangan lupa memohon petunjuk dari Yang Maha Esa, semoga mendapat inayah dan kekuatan dalam sebuah kemuafakatan. Itu adalah bicara hati Presiden untuk warga UMNO di seluruh negara. Jadi saya juga ingin menyatakan bahawa semalam waktu yang sama Yang Berhormat Mulia Tengku Razali menghadiri webinar ataupun
bicara melalui media sosial ataupun internet dengan tetamu seramai 170 orang. Dan ini adalah anjuran majlis MPM, Majlis Perunding Melayu. Dan siaran itu disiarkan ke seluruh dunia. Jadi adalah respon daripada pakar-pakar di seluruh dunia, termasuk di England. Jadi perbincangan yang dilakukan semalam adalah berbentuk intellectual discourse ataupun akademik selama 2 jam. Jadi banyak jugalah kritikan panas yang dilontarkan oleh Yang Mulia Tengku Razali terhadap UMNO ini. Jadi beliau berpendapat bahawa UMNO wajib berubah. Jika tidak mau ubah, tidak mau diubah katanya. Tapi UMNO jangan dirosakkan oleh pemimpin yang rakus dan tidak tahu membalas budi jasa UMNO. Itu pesan beliau. Jadi dia kata tidak ada satu parti Melayu pun ketika ini dapat menandingi kekuatan UMNO. Ini realiti. Jadi sebab itu beliau percaya UMNO akan mendapat kerusi yang terbanyak dalam pilihan raya yang ke-15 nanti. Bagaimanapun katanya, Yang Mulia Tengku Razali menyatakan bahawa UMNO ini haruslah berhati-hati dan mesti berubah kerana ramai melihat bahawa parti UMNO parti politik yang sudah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin berpengaruh dengan politik wang. Ini memanglah kita tahu masalah ini dan perlulah diselesaikan masalah politik wang. Kerana Yang Mulia Tengku Razali tidak mau melihat parti UMNO ini rosak hanya kerana wujudnya pemimpin-pemimpin yang bersikap warlords. Mereka menggunakan wang, membeli kuasa, membeli jawatan. Itu harapan beliau. Jadi katanya kalau kita tidak mau berubah, rosaklah negara kita. Saudara, hari ini sebenarnya banyak sangat parti politik yang sudah lahir. Saya pun hairan kenapa tahun 2021 ini sudah terjemah begitu banyak parti-parti politik. Yang baru pula tu. Yang terbaru kita dengar parti PKR, Parti Kesejahteraan Rakyat. Itu yang diwujudkan oleh abang kepada Perdana Menteri. Kabarnya ada parti baru lagi, ada 2 parti lagi yang akan muncul, tapi belum lagi disahkan pendaftarannya oleh ROS. Yang masih menunggu, masih lagi berusaha untuk mendapatkan pendaftarannya adalah parti muda pimpinan Syed Saddiq. Jadi kalau itu berlaku, tidak kurang daripada 13 atau 14 parti politik yang diasaskan pemimpinnya oleh orang Melayu. Ini satu benda yang tidak baik sebenarnya. Bila banyak sangat parti Melayu muncul, saudara, tentulah ia akan membawa satu suasana yang memecah belahkan warga bangsa kita. Jadi kerana tak dapat jawatan dalam sebuah parti, dia pun melompat. Bila dia melompat parti lain ataupun buat satu parti lain untuk dia dapat jawatan. Tak dapat jadi presiden, dia tubuh satu parti lain, tubuh parti satu parti lagi, dia pun presiden. Orang lain pun begitu juga. Sampai bila? There must be some ending lah saudara. Mesti ada satu noktah. Cukup lah. Kita dulu pun tak banyak parti, 2-3 parti pun dah pening nak dikendalakan. Saya tahu, memang saya amat menyedari bahawa keadaan ini berpunca daripada pimpinan juga. Sebab pimpinan Melayu ni kadang-kadang mereka terlalu cemburu dan takut. Mereka takut orang lain megang jawatan, maka keenakan mereka sebagai pemimpin tergugat. Dan kadang-kadang pula mereka ni sangat suka bergaduh dan mempamerkan keegoan. Ini masalahnya. Dalam berpolitik kita tak boleh ada ego, tapi mereka yang bernama pemimpin ada egonya. Sedangkan bila kita bertelagah sama sendiri, bangsa lain tepuk tangan saya. Saya mengharapkan sebab wujudlah kesedaran. Cukup-cukuplah. Jadi seolah-olah sekarang ni warga bangsa kita, bangsa Melayu ni seolah dalam keadaan yang yang diharapkan oleh bangsa lain menantikan retak jadi belah. Akhirnya kita berpecah belah. Dan akhirnya banyak orang berpendapat bahawa Melayu kena bersatu dan kembali berasal, iaitu ketuanan bangsa kita, berasaskan kepada, jangan lupa, bangsa Melayu adalah agama Islam. Jadi usaha ini bukanlah sesuatu yang mudah saudara, tapi perlu dibentuk sebelum PRU 15. Tapi saya nampak tidak ada harapan kerana parti-parti ini telah pun melayarkan bahtera masing-masing.
sama ada mereka berhasil untuk memenangi pilihan raya, wallahu alam bisawab. Tapi bagaimanapun kita amat mengharapkan agar UMNO teruslah mengembangkan sayapnya. Dan semalam juga, ini saya nak bagi tahu bahawa saya dapatan keluar daripada media sosial. Saya tengok, saya pun terperanjat. Bagaimana sejumlah 600 orang ahli PAS di Tanah Merah yang mereka ni ada yang sudah menjadi ahli PAS selama 30 tahun. Akhirnya mereka keluar daripada PAS untuk menyertai parti-parti yang lain. Tak adalah masuk UMNO, parti yang lain. Jadi saya heran bahawa bagaimana mereka mahu mengatakan PAS ini berpengaruh di Kelantan. Jadi apakah PAS sudah semakin luntur pengaruhnya di Kelantan yang selama ini menjadi kubu kuat? Ini harus disedari oleh warga UMNO di Johor. Sebab dulu satu ketika dulu UMNO terlalu kuat di Johor. Tapi jangan lupa pilihan raya yang ke-14 kita tumbang. Jangan lupa UMNO tumbang di Johor, satu kawasan negeri yang kuat, di mana UMNO lahir di Johor, lahir di Istana Johor, akhirnya tumbang di Johor. Apakah ini bunga-bunga PAS akan tumbang di Kelantan? Saya melihat apabila 600 ahli di bahagian Tanah Merah, ini tentulah akan menjadi ikutan pada bahagian-bahagian lain. Dan keyakinan saya, dapatan saya, warga yang selama ini menjadi ahli UMNO, menjadi ahli PAS di Kelantan, mereka juga sudah mengalami defisit keyakinan. Kerana lebih-lebih di peringkat anak-anak muda. Jangan lupa bahawa penyokong kuat PAS dulu di Kelantan adalah mereka yang berusia lebih daripada 50 tahun ke atas. Dan sekarang ini jumlah mereka semakin berkurangan. Dan tempat mereka sudah diisi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang lahir dengan pelbagai ideologi, idealisme yang lebih bermutu. Mereka sudah belajar di Menara Gading, mereka belajar di Jordan, mereka belajar di Mesir, mereka belajar di Kuala Lumpur, mereka belajar di pelbagai pusat universiti. Mereka sudah mempunyai critical thinking dan mereka melihat bagaimana dogma-dogma antara syurga dan neraka itu tidak seharusnya dijadikan acuan dalam politik. Jadi sepatutnya mereka mahukan kalau PAS nak memperjuangkan Islam, teruskanlah, tapi jangan adanya dogma orang ni masuk neraka, orang ni bukan Islam. Ini yang mereka tak mahu. Sebab itu sekarang ni di Kelantan, khususnya di Kelantan dan Terengganu, PAS bakal mengalami depreciate ataupun pengurangan hakisan keyakinan di kalangan pengundi-pengundi muda. Ini tambah-tambah lagi setelah terbukti adanya pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan yang tidak dapat menyantuni permasalahan-permasalahan yang ada hubung kait dengan Islam. Mereka seolah-olah dilihat tidak dapat memperjuangkan sesuatu yang menyentuh kepentingan Islam. Sebagai contoh, macam isu adil. Begitu juga dengan isu peningkatan jumlah untuk cabutan nombor ekor. Dan sekarang ni macam saya kata tadi lah, padanya kilang arak dan sebagainya. Keadaan ini membuatkan mereka sudah mula hilang yakin. Dan sebab itu di Tanah Merah semalam, maka sejumlah 600 ahli-ahli PAS, warga PAS, ada yang dah 30 tahun bersama dengan PAS, mengambil sikap keluar daripada PAS menyertai parti-parti yang lain. Jadi sebab itu sekarang ni kita harus melihat perubahan. Sebab itu politik ini bercorak dinamika. Saya memberi pencerahan ini, jangan marah pada saya pula orang PAS. Kadang-kadang orang PAS kata, saya Datuk tak ada kerja lain, baru PAS je. Tidak, saya memberi pencerahan. Kalau mereka tidak mau berubah, sama juga macam UMNO. Kalau UMNO juga tidak mau berubah, maka kita akan diubah oleh rakyat. Tambah-tambah lagi oleh pengundi-pengundi muda dalam kita menghadapi musim pilihan raya. Dan 2 hari lepas saya terkejut apabila seorang senator di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, saudara, seorang senator Dewan Negara mendedahkan bahawa ini syarikat Petronas yang diasaskan oleh Yang Berhormat Tengku Razali bakal melantik seorang warga asing untuk menduduki kerusi lembaga pengarah dalam syarikat Petronas. Saya terpempan dan terkejut. Apakah benar? Ini ledakannya dilakukan dalam Dewan Negara. Saya, ini bukan tempat yang sebarangan. Bila senator tersebut mengatakan adanya warga asing yang dilantik sebagai lembaga pengarah, saya kata, ini warga asing tu bukannya bangsa asing, warga asing.
Yang saya yakin mungkin daripada Amerika, daripada England. Kalau ini berlaku, saya rasa mereka juga mengkhianati harapan, cita-cita besar pengasas Petronas, iaitu almarhum Tengku Razali dan Tun Razak, yang mahu melihat bahawa syarikat Petronas ini dikuasai oleh warga bangsa Melayu, di mana bijak pandainya terdiri pada anak warga bangsa kita, anak warga bangsa yang merdeka. Kalau diambil warga asing yang pernah menjajah kita, apakah dia tidak akan kembali menjajah? Jangan lupa asasnya Petronas ini memang melukakan hati penjajah. Sebab dalam perjanjian antara Yang Mulia Tengku Abdul Rahman sewaktu mahu menuntut kemerdekaan dulu, persetujuannya minyak selagi ada bulan dan bintang adalah milik Shell. Tapi dengan usaha, dengan kepintaran Yang Mulia Tengku Razali bersama dengan Tun Razak, yang mahu memperlihatkan, mencernakan tentang kemerdekaan ini, mereka mampu mengambil alih, dan akhirnya Petronas di bawah Akta Petronas 1974 diasaskan, diwujudkan. Akhir hari ini Petronas begitu berjaya menjadi salah satu syarikat konglomerat terbesar di dunia. Ini tidak menyenangkan hati penjajah. Sebab hanya Petronas, macam saya katakan semalam, kemarin dulu pun, inilah satu-satunya syarikat yang tidak dapat dikuasai oleh negara asing ataupun penjajah. Kalau kita lihat macam di Brunei masih ada lagi Shell, macam di Pertamina di Indonesia masih ada Shell, dan di negara Arab boleh katakan semua syarikat-syarikat yang dikuasai oleh Seven Sisters, kecuali Petronas saja. Tetapi apabila Petronas, lembaga pengarah, sudah boleh mengundang atau warga asing menjadi lembaga pengarahnya, ini bagi saya satu pengkhianatan. Dan yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri kena ingat, kerana Petronas itu memang dia tidak duduk di bawah Kementerian Kewangan, dia duduk di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri harus bertanggungjawab, tidak boleh diizinkan. Sebab apa artinya kita merdeka kalau kita masih lagi nak pakai orang dari luar? Hebat sangat ke mereka? Apa kurangnya anak bangsa kita yang kita dah ajar belajar, yang kita dah hantar mereka belajar dalam bidang petroleum? Kita mempunyai Universiti Petronas. Saya hairan nak ambil daripada warga asing pula nak jadi lembaga pengarahnya. Apa jadi pada kita punya student atau penduduk-penduduk lepasan Universiti Petronas? Petronas mengujukan sebuah universiti di Sri Iskandar di Perak. Kita akan mengeluarkan lebih ramai tenaga-tenaga kepakaran dalam bidang Petronas, dalam bidang minyak. Sekarang dalam keadaan Petronas bermasalah dengan Sudan, kita pula mengundang orang lain. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak baik. Jadi yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri harus melihat persoalan ini. Ini bukan kerja main-main. Saya mendengar apabila dilontarkan oleh senator tersebut. Jadi apakah agenda The Seven Sisters? Masih mahu menguasai syarikat minyak negara. Kita dah merdeka, kita harus mempertahankan. Ini soal maruah. Jadi apakah berkurangan warga tempatan kita untuk kita lantik mereka menjadi bijak pandai dalam bidang usaha gali minyak dan gas, oil and gas ni? Saudara, jangan lupa, inilah matlamat waktu Tun Razak dan Tengku Razali mewujudkan Petronas. Dan kita bersusah payah berhadapan dengan cabaran kuasa-kuasa asing. Jadi, dan jangan lupa saudara, Petronas lah antara yang saya katakan sebagai angsa emas, angsa yang melahirkan telur. Boleh katakan setiap tahun Petronas menyuntik sumber kewangan yang begitu besar untuk membantu kerajaan dalam mengatasi masalah kemelesetan ekonomi, pembangunan negara, wang daripada Petronas. Tapi kalau dilantik orang asing, mereka akan masuk sekali, kemudian mereka akan melebarkan sayap. Biasalah saudara. Macam orang kata dulu, Belanda dapat tanah sikit demi sikit, dah dapat betis nak apa. Cukup-cukuplah kita mengalami masalah dalam negara kita apabila kita mengizinkan. Saya tak mau cakap ni, kalau saya cakap ni orang kata saya resis. Tapi kita walaupun dengar ada perjanjian apa semua, mereka menuntut akhirnya orang Melayu ni sekian terhimpit dan terhindar. Jadi saya harus melihat apa yang dilontarkan oleh senator tersebut di Dewan Negara mesti dipandang serius. Kalau benar itu berlaku, kita mesti halang. Jangan izinkan orang lain. Sebab ini Petronas, ini nadi ekonomi kita. Jangan izinkan. Sebab sekali mereka bertapak, mereka akan mara ke depan lagi. Kalau mereka mara lagi, ke mana kita nak pergi?
Apakah kita mahu syarikat yang kita asaskan seperti Petronas ini akhirnya jadi milik mereka? Saya jangan lupa ini semua. Saya takut sebab ini ada perancangan. Perancangan kuasa besar. Mereka kuasa besar betul lagi macam Seven Sisters. Daripada Shell, daripada BP, daripada Texas, daripada Esso dan sebagainya. Jangan begitu. Jadi sekarang ni saya haraplah, kerana ini mungkinlah kalau kerajaan Pakatan Harapan kita marahlah, tapi sekarang ni Perdana Menteri daripada UMNO yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri, jangan jadikan ini kecacatan pula. Orang kata UMNO apa panggil apa ini bukan rakyat Malaysia jadi lembaga pengarah dalam Petronas. Ini mesti dihalang. Bagi saya itulah sebab kita bermasalah di Sudan. Dan saya terkejut jugalah bila senator tersebut menyatakan secara terbuka, dia kata dia menyela sikap-sikap menteri kita ni. Di bawah apa ni kabinet yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Menteri-menteri kita ni katanya banyak duduk di rumah. Letak ke pejabat, malah tak datang pun ke parlimen. Dia gelarkan mereka sebagai menteri yang pemalas. Dan ini perlu perubahan. KPI ini perlu dilihatlah. Tapi berbalik pada Petronas ini, saya tidak akan memaafkan yang amat berhormat Perdana Menteri andainya apa yang dilontarkan oleh senator tersebut di Dewan Negara, bahawa kalau benar adanya pelantikan warga asing sebagai lembaga pengarah, saya amat kecewa. Dan saya rasa Perdana Menteri bertanggungjawab kerana Petronas duduk direct di bawah Perdana Menteri. Dia bukan duduk di bawah Menteri Ekonomi atau Menteri Kewangan. Jadi jangan izinkan saudara. Hak kita kena pertahankan. Cukup-cukuplah. Lihatlah bagaimana kita nak mempertahankan Petra Berangka sampai sekarang lagi. Dan saya melihat juga bagaimana Pulau Batu Pisang juga. Kalau kita tidak lebih berhati-hati sebab kita biar buat pandang tak tahu aja, sedangkan negara jiran telah pun mewujudkan rumah apinya di situ. Apakah nanti Pulau Batu Pisang juga akan menjadi milik mereka? Ini satu masalah lagi saudara. Kita tidak habis-habis, mulanya kita berlapang dada. Tapi kita berlapang dada tu biarlah ada hadnya. Sebab itu saya malam ini saya kurang nak bagi pencerahan apa-apa semua tentang politik yang berlaku di Melaka tu. Biarlah, sebab nanti salah anggap lagi. Saya nak cakap terus terang, kekecewaan saya di Melaka bukan kerana peralihan daripada kerajaan ini kepada kerajaan tidak, tetapi kerajaan macam mana nak bentangkan bajet dan akhirnya rakyat Melaka yang terperangkap dengan masalah ekonomi mendatang. Itu masalah yang saya lihat. Saudara, sebab itu saya tengok ada satu kiriman pada saya, catatan daripada mantan Menteri Ketua Wanita, Datuk Seri Rafidah Aziz. Saya nampak catatan betul juga katanya. Dia kata bahawa dalam nukilannya, kalau kita sudah hilang pedoman, dia kata hidup mesti ada haluan dan arah tuju, dan mesti ada pedoman, bukan hanya ikut sukati. Bagi orang yang melontarkan pandangan, fikiran, kita santunlah. Soal sejarah silam beliau masa menjadi menteri dan sebagainya, kalau saudara tak suka, itu soal lain. Soalnya ada permasalahan, itu soal lain. Tapi kalau itu buah fikiran yang baik, kita gunakan sebagai pedoman kita. Saya minta kalau boleh, warga Amir Hijaz Fan ini sentiasa berlapang dada dan berfikiran terbuka. Setiap buah fikiran dilontarkan harus disantuni. Jadi kata Datuk Tan Sri Rafidah Aziz, dia kata hidup mesti ada haluan, tujuan dan ada pedoman. Bukan hanya ikut sesuka hati. Niat, tujuan dan perasaan. Bukan berucap, berapi-api, bercakap, tapi lain perbuatan. Soal dia, soal lain, tapi apa yang dilontarkan, mungkin dia dah sedar. Jadi kita tak pedulilah, kita tak kisahlah. Akhirnya kita pandang kiri dan kanan. Jadi bila jawatan ada dalam tangan dan kuasa dalam genggaman, kadang-kadang kita sebagai pemimpin tidak lagi mampu membezakan antara yang betul dengan salah. Serta kita halalkan pula yang haram. Dia tak dapat membezakan yang halal dan haram. Jadi katanya sekarang yang cerah sudah menjadi gelap. Sebab beliau melihat, beliau gusar. Kerana beliau melihat bahawa sekarang yang cerah sudah menjadi gelap. Dan yang dulu ceria sudah jadi suram. Yang nyata penting adalah nafsu politik terus untuk memuaskan hati. Mereka mahu mendapatkan segala yang dicita dan didendam. Imej negara kian tercelar. Jelas tercalar katanya.
Beliau tentulah mempunyai teman-teman daripada di luar negeri, ya saudara, sebab bos mantan yang begitu lama sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, paling lama. Dia tentulah dia ramai kawan-kawan, mungkin mereka menghubungi beliau. Dan dia kata imej negara jelas tercalar, semakin dipandang sebagai huduh, tiada lagi maju ke depan. Tapi kita sudah ketinggalan jauh, seperti kapal hilang haluan. Jadi entah di mana nak diturunkan sauh. Kompas negara pula telah rosak. Jarumnya perlu diperbetulkan supaya kukuh. Ini bukan untuk diri dia, dia menegur. Kita terima je lah tegurannya, ya saudara. Jadi bila yang diamanah mentadbir hilang arah, hilang pedoman, kepentingan rakyat dan negara dipandang ringan. Apa yang utama, yang sebenarnya, yang lebih penting bukan lagi pertimbangan, cuma agenda, cita-cita, matlamat masing-masing yang menjadi panduan mereka. Jadi bila mentadbir tanpa visi, asah realiti dan cetek upaya, bila slogan dan ucapan sentiasa jadi hidangan hanya sekadar halu telinga, maka rakyat rasa kecewa dan sentiasa tertanya-tanya, ke mana haluan akan dibawa? Malaysia ini, ke mana nak dibawa? Arah Malaysia ini, yang mereka sama-sama punya. Ini milik kita bersama, saudara. Kerana kita sekarang ni berada di persimpangan jalan. Apa yang hendak kita apa yang kita adakah kita hendak terus mengelonsor ke belakang atau untuk maju ke depan? Jadi kita perlu sekarang ni menentukan sikap kita, arah kita, pedoman dan haluan kita. Dan paling penting sekali, kita wajib menebus kembali maruah negara. Kita mesti bangun semula dengan kekuatan, kegemilangan dan ketahanan kita. Dan kita harus meletakkan kembali negara kita ini di kedudukannya sebagai The ASEAN Tiger. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.